Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fakrul Akhyuddin bin Muhammad Nasir, merupakan wakil kumpulan 8, ingin membentangkan kajian yang bertajuk Kajian Kefahaman tentang Islam Liberal dalam kalangan pelajar-pelajar di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik FKE Universiti Tun Oleh Malaysia. Kami terdiri daripada 11 orang ahli. Yang pertama, saya merupakan ketua kumpulan 8. Nama saya Muhammad Fakrul Akhyuddin bin Muhammad Nasir. Yang kedua, Muhammad Irfan bin Hod. Ketiga, Ajmal Danish bin Muhammad Zemri. Keempat, Muhammad Nizam bin Zahari. Kelima, Muhammad Anis Mustaqim bin Muhammad Suhaimi. Yang keenam, Muhammad Fadil Adli bin Hamzah. Yang ketujuh, Muhammad Farhan bin Badrul Hisham. Yang ke-8, Muhammad Aiman Afiq bin Kaharudin. Yang ke-9, Muhammad Yazid bin Muhammad Farid. Ke-10, Muhammad Farhan bin Muhammad Yusof. Dan yang terakhir, Firdaus bin Roziazi. Seterusnya, sebagai pengenalan kepada kajian ini, Islam liberal bukanlah benda baharu yang wujud dalam kalangan masyarakat Islam di dunia amnya dan di Malaysia khususnya. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni pun, Islam liberal bukanlah suatu benda yang baharu. Sebab gerakan-gerakan seperti Sister Islam, LGBT wujud di Malaysia, yang mana mereka ini membawa agenda-agenda yang menyesatkan akidah umat Islam. Dan kebanyakannya yang, kalau kita lihat kajian yang lepas, kebanyakan yang terlibat dengan gerakan ini adalah golongan remaja lah. Okay, kadang tu kita tengok pelajar-pelajar universiti dan dewasa pun ada yang terlibat dengan masalah ini. Jadi kajian ini dibuat bagi mengkaji kefahaman Islam liberal dalam kalangan pelajar di FKE UTHM lah. Seterusnya, diteruskan lagi dengan kajian literature. Bagi kajian literature, kami mengambil 3 jurnal, di mana jurnal yang pertama dan kedua ini menggunakan kaedah kajian ataupun metodologi secara perpustakaan, di mana jurnal yang pertama bertajuk Pengajian Islam di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia dalam menangani Islam liberal. Sepatutnya subjek pengajian Islam. Maafkan ada sedikit kesilapan di situ. Jadinya, jurnal yang pertama ini membincangkan peranan subjek pengajian Islam dalam menghadapi cabaran Islam liberal, khususnya di IPT Malaysia lah. Yang kedua adalah liberalism, peranan pemimpin muda Islam, di mana jurnal yang kedua ini membincangkan beberapa isu Islam liberal yang berlaku di Malaysia, khususnya dalam kalangan remaja lah. Jadinya dalam jurnal ini juga penulis sempat menyentuh apakah peranan pemuda Islam dalam mendepani cabaran Islam liberal di Malaysia. Yang ketiga ialah bertajuk elemen Islam liberal terhadap akidah pelajar sekolah menengah kebangsaan, iaitu satu tinjauan awal. Jadinya jurnal yang ketiga ini menggunakan kaedah kajian lapangan, iaitu membuat tinjauan dan juga soal selidik di salah sebuah sekolah menengah kebangsaan lah. Jadinya dalam kajian ini, penulis ingin mengetahui tahap pengetahuan para pelajar mengenai Islam liberal dan juga apakah pengaruh fahaman terhadap akidah pelajar. Jadinya pada akhir kajian ini, penulis juga dapat menyimpulkan dan juga menyentuh beberapa saranan yang boleh dilakukan bagi memperkasa tahap kefahaman pelajar tentang Islam liberal. Jadinya seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada pelajar yang seterusnya. Saya Muhammad Nizam bin Zahari. Saya akan membentangkan latar belakang kajian. Untuk liberalisme, liberal berasal daripada perkataan Latin liber yang bermaksud bebas, dan perkataan liberal mula diberi maksud yang baik yang bermaksud bebas dari prejudis, toleransi oleh Edward Gibbon. Dan ahli ekonomi seperti Adam Smith dalam The Wealth of Nations juga menerapkan prinsip liberal dalam perdagangan bebas. Untuk Islam liberalisme pula, Islam liberal dalam karya Haji Muhammad Arifin bin Ismail mengatakan bahawa gerakan liberal
Ini sebenarnya dipengaruhi oleh falsafah liberal yang dibangunkan di negara barat, yang meliputi bidang kehidupan seperti ekonomi, budaya, politik dan liberalisme agama. Pengaruh liberalisme yang muncul dalam agama Yahudi dan Kristen mula diikuti oleh sekumpulan ulama dan pemikiran Islam seperti El-Nasir, Nurkolis, Syafi, Abdul Rahman Wahid. Cara berfikir barat mengandungi 5 sifat yang saling berkaitan. Yang pertama, kehidupan dunia digerakkan sepenuhnya oleh akal manusia. Yang kedua, memahami dualisme seperti realiti dan kebenaran. Contohnya ialah dualisme minda tubuh. Yang ketiga, tegaskan bahawa terdapat faktor perubahan dalam pandangan dunia sekular. Yang keempat, humanisme adalah perwujudan sekularisme yang menumpukan penilaian semua perkara kepada pemikiran manusia. Yang terakhir, konsep tragedi meresap ke dalam setiap bidang kehidupan, sama ada falsafah, keagamaan maupun seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlan Adli ingin membentangkan tentang pernyataan masalah. Apa itu liberal? Secara amnya, liberal merupakan pemikiran yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik di tempat yang tertinggi. Tetapi kadang-kala maksud liberalism akan bawa maksud yang berlainan mengikuti konteks sebuah negara. Dalam fahaman liberalism, pelbagai aliran dengan nama liberal mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan. Tetapi secara umumnya, aliran-aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip berikut termasuk kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara. Liberal secara umumnya terbahagi pada 3 asas. Yang pertama ialah kebebasan, iaitu setiap individu bebas untuk melakukan apa sahaja perbuatan yang ingin dilakukan. Yang kedua ialah individualism, iaitu mengenai sikap keakuan dan cinta terhadap diri sendiri. Dan akhir sekali ialah rationalism, iaitu ini bermaksud penggunaan akal semata-mata dalam mencari dan mencapai sesuatu kepentingan dan manfaat tanpa memerlukan kekuatan yang lain. Liberal ini boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk fahaman sekularism, iaitu memisahkan aspek agama dan membolehkan sesuatu tinggalkan atau amalan bebas dari keturunan agama. Contohnya, dalam negara kita sudah wujud pemikiran liberalism dalam kalangan umat Islam yang sebahagiannya hidup dengan kebebasan tanpa mengikuti panduan Islam. Pemikiran liberalism ini telah muncul di beberapa kalangan orang Islam. Hal ini kerana disebabkan ramai orang Islam yang terlalu terikut-ikut akan budaya barat yang hidup bebas, maka wujudlah pemikiran liberalism dalam kalangan orang Islam. Dalam liberalism Kristen pula, mereka mempunyai puak liberalism mereka sendiri, iaitu mereka telah melakukan rekonstruksi keimanan dan hukum dengan menggunakan metod sosiohistoris dalam agama. Manakala golongan liberalism Islam pula, mereka ingin menolak segala tafsiran Al-Quran yang lama dan dianggap kolot dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan realiti sekarang. Walhal segala isi kandungan Al-Quran itu adalah panduan hidup kita dari waktu Rasulullah sehingga hari kiamat. Jadi tujuan mereka ialah untuk membebaskan diri mereka dari tafsiran Al-Quran yang mereka panggil kolot dan lama itu. Contohnya, kebebasan ialah hak yang dibangunkan atas kepentingan materialistik semata-mata dan ia dapat diperoleh melalui penggunaan akal dan fikiran semata-mata. Sebagai contoh, isu mendesak agar diberikan hak kebebasan murtad untuk penganut Islam di Malaysia. Menurut kelompok liberal ini, mereka berpendapat bahawa hak untuk murtad adalah kebebasan agama yang diakui oleh Al-Quran. Sedangkan perkara tersebut sangat terpesong daripada agama Islam. Kesimpulannya, amat menghairankan wujud golongan yang mempertahankan fahaman liberalism dan sanggup menyatakan apa itu fahaman Islam liberal, sedangkan ia memang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi perkara ini perlu dibendung kerana ia sudah terang lagi bersuluh akan mengosongkan akidah masyarakat Islam. Dan sekarang kita beralih pula kepada persoalan kajian mengenai penulisan ini.
Antara persoalan kajian yang telah dapat dikenal pasti adalah faktor yang menyebabkan kurangnya kesedaran mengenai isu liberalisme dalam kalangan mahasiswa. Faktor-faktor ini adalah seperti kekurangan ilmu dan kepahaman agama membawa kepada normalisasi budaya barat dalam generasi mahasiswa sekarang. Soalan seterusnya adalah kesan sekiranya isu liberalisme dibiarkan dalam kalangan mahasiswa. Kesalahan dalam agama dianggap perkara remeh dan gaya hidup bebas makin menular. Kesan seterusnya adalah agama tidak lagi dijadikan panduan hidup. Soalan ketiga pula ialah langkah bagi memupuk kesedaran dalam kalangan mahasiswa. Langkah pencegahan awal bermula daripada sekarang. Generasi sekarang bertanggungjawab dalam mencegah fahaman ini dari terus merebak. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farhan bin Muhammad Yusof, bernombor matrik CE 210182. Kepentingan kajian ini adalah agar menjamin akidah dan keimanan mahasiswa UTHM kerana diberi pencerahan ilmu tentang ajaran liberal yang mampu mencegah mahasiswa agar dihindari daripada ajaran tersebut. Ajaran ini boleh memesongkan akidah kepada sesiapa yang tidak cakna dengan isu ini. Selain itu, akidah ini sangat penting bagi kehidupan seseorang Muslim kerana akidah merupakan syarat utama untuk penerimaan sesuatu ibadah. Akidah juga penting untuk mengelakkan penyelewengan. Seterusnya, kepentingan kajian ini dijalankan adalah untuk menghindari fahaman liberal daripada tersebar luas di dalam kalangan mahasiswa UTHM. Generasi muda adalah antara golongan yang senang terpengaruh dengan persekitaran sekeliling mereka. Jadi, sekiranya mereka didedahkan dengan seberapa pengetahuan mengenai fahaman liberal ini, mereka pasti dapat menghindari diri daripada terjebak dalam fahaman tersebut. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang bab 3 dapatan kajian tentang tajuk-tajuk kami. Okey, baiklah. Di antara hasil yang penyelidikan yang dilakukan bahagian ini adalah untuk membincangkan analisis data dan memaparkan hasil kajian yang diperoleh melalui soal sidik diisi oleh responden. Oleh itu, kaedah kajian yang telah kami lakukan adalah menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu dengan menghantar link soal sidik kepada responden untuk menjawab. Okey, di antaranya adalah bahagian A kami adalah demografi responden, iaitu jantina. Okey, demografi responden itu berdasarkan catatan dan jadual di atas, responden kajian ini adalah seramai 100 orang, iaitu 100% terdiri daripada 64 orang responden lelaki, iaitu 64%, dan 36 orang responden perempuan, iaitu sebanyak 36% daripada jumlah responden. Ini adalah bagi jantina. Seterusnya, bagi umur pula adalah bagi catatan di atas ni menunjukkan taburan dan analisis bilangan dan peratusan responden mengikut umur. Berdasarkan data yang diperoleh, rekod 67 responden yang paling tinggi adalah berumur 18 hingga 20 tahun daripada 100 jumlah orang responden. Responden yang kategorinya berumur 23 hingga 27 tahun ni adalah seramai 30 orang, iaitu 30%, dan manakala satu responden pula 1% yang berumur 28 hingga 32 tahun, dan 2 orang responden 2% yang berumur 30 tahun dan ke atas. Ini adalah berdasarkan demografi responden umur. Seterusnya adalah bangsa. Okey, bangsa pula catat dan jadual di atas menunjukkan taburan dan analisis bilangan dan peratusan responden mengikut bangsa. Okey, berdasarkan data yang diperoleh, iaitu rekod 85 responden yang paling tinggi adalah bangsa Melayu. Okey, 85% adalah bangsa Melayu daripada 100 jumlah responden. Manakala responden yang berbangsa India mempunyai bilangan kedua tertinggi, iaitu 8 orang responden, 8%. Manakala Cina pula mempunyai bilangan sebanyak 7 responden, 7%, dan kategori lain-lain pula tiada bacaan dicatatkan. Okey, seterusnya agama. Agama pula menunjukkan taburan dan analisis frekuensi dan peratusan responden mengikut agama. Okey, berdasarkan data yang dapat diperoleh, iaitu rekod 84 responden yang paling tinggi adalah agama Islam, iaitu 84% daripada satu jumlah responden. Manakala agama Buddha mempunyai nilai bilangan dan peratusan sebanyak 5 responden bersamaan dengan 5%. Seterusnya, agama Hindu pula sebanyak 11 orang responden, iaitu 11%, manakala responden yang beragama lain-lain mencatat tiada rekod untuk responden. Dan untuk bahagian A akhir sekali adalah aliran. Okey, kita dapat tengok iaitu bilangan data yang diperoleh, iaitu 57 responden yang paling tinggi adalah untuk aliran BEV 58.8%, manakala 97 jumlah responden daripada 97 responden,
Dan manakala responden dari aliran BEG adalah sebanyak 36 orang responden, 37.1%. Manakala lain-lain pula adalah 4 orang responden. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang dapatan kajian daripada bahagian B, iaitu tahap kefahaman mengenai isu liberal. Okey, pertama soalannya adalah Islam liberal adalah kecenderungan seseorang dalam menentang istimewa kaum bangsawan dan pemerintah yang demokratik. Okey, berdasarkan graf yang kita dapat tengok di atas, iaitu majoriti responden sangat bersetuju bahawa Islam liberal kecenderungannya menentang hak-hak istimewa dan pemerintahan demokratik, iaitu sebanyak 75% bersama 75 daripada 100 orang responden. Manakala bagi yang bersetuju pula adalah 13 orang responden. Untuk yang sederhana pula adalah 8 orang responden bersama 8%. Bagi kajian ini terdapat juga segelintir yang memilih untuk sangat tidak bersetuju dan tidak setuju, iaitu 3 dan 1 responden saja. Okey, hal ini kerana responden mempunyai kekeliruan terhadap maksud Islam liberal, iaitu bersifat dan berpandangan bebas, berpandangan terbuka, bahkan ia juga membebaskan daripada penindasan, kezaliman dan penyembahan sesama manusia. Okey, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah antara agenda golongan ini ialah memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan menyamatarafkan semua agama. Okey, berdasarkan 100 orang responden ni, kita dapat tahu bahawa seramai 72 orang responden setuju bahawa tentang fahaman pluralisme ni, manakala bagi yang setuju adalah di bawah majoriti, iaitu sebanyak 21 responden. Bagi skala sederhana pula seramai 5 orang responden pula, dan bagi skala tidak setuju dan tidak setuju dan sangat tidak setuju pula mempunyai bilangan responden yang sama masing-masing, iaitu satu responden. So jadi daripada kajian ini kita faham bahawa majoriti faham bahawa memperjuangkan fahaman pluralisme ni agama dan menyamatarafkan semua agama agar agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam di Malaysia dapat direndahkan sehingga boleh mengundang kepada gejala murtad. Okey, tiga adalah pada abad ke-20, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh adalah cendekiawan Islam yang telah mengembangkan fahaman liberal dalam Islam. Okey, apa yang kita dapat lihat adalah mendapati bahawa majoriti adalah pada skala sangat setuju dan tidak setuju seramai 73 dan 2 orang responden masing-masing. So, jadi bagi yang setuju adalah 14 orang responden, 14%, dan bagi yang sederhana pula seramai 8 orang responden. Justru itu, skala sangat tidak setuju juga membuktikan bahawa ramai responden tidak mengenali tokoh tersebut. Hal ini kerana beliau dikatakan mempunyai kesinambungan dengan gerakan modernisasi Islam yang digerakkan oleh beberapa orang cendekiawan Islam pada abad ke-20. Yang keempat pula adalah Greg Barton adalah seorang tokoh yang mendukung Islam liberal, menyatakan bahawa terdapat 3 rukun asas bagi ajaran Islam liberal ini, iaitu kepentingan konteks tulisasi ijtihadi, komitmen terhadap rasionaliti dan pembaharuan agama. Okey, analisa dapat membuktikan bahawa pada skala sangat setuju menunjukkan bilangan responden yang tertinggi, iaitu 68 orang responden, manakala kedua tertinggi adalah setuju, iaitu 20 orang responden. Bagi yang sederhana setuju pula adalah 9 orang responden. Jadi bagi skala rendah pula sangat tidak setuju dan tidak setuju, iaitu 2 dan 1 orang responden saja. Hal ini kerana menurut beliau bahawa antara tujuan Islam liberal adalah merubah hukum-hukum agama Islam sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pemahaman Al-Quran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kelima pula, golongan Islam liberal memperjuangkan prinsip musawah antara gender atau lebih dikenali sebagai LGBTQ, serta mempersalahkan tafsiran ulama silam dengan hujah yang tidak relevan. Okey, apa yang kita dapat tahu bahawa skala sangat tidak setuju seramai 76 orang responden, manakala kedua tertinggi adalah setuju, iaitu 16 orang responden. Manakala sederhana pula, iaitu 5 orang responden. Dan pada skala sangat tidak setuju dan tidak setuju mempunyai bilangan yang sama, iaitu satu orang saja. Daripada graf ini, kita dapat membuktikan yang kebanyakan orang tahu yang LGBT adalah lesbian, gay, bisexual, transseksual. Seperti yang kita tahu, hukum penyimpangan seksual LGBT menurut Islam, pasangan homoseks adalah dalam bentuk liwat, termasuk tindak pidana berat, dosa besar. Hal ini kerana termasuk perbuatan keji yang merosak kepribadian, moral dan agama. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Ajmal Danish.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ajmal Danish, nombor metrik CE 210217. Untuk video kali ini saya akan membentangkan tentang bahagian C, kesan-kesan kefahaman Islam liberal terhadap pelajar. Okey, soalan pertama adalah sekularisme dan pluralisme merupakan antara elemen Islam liberal mengugat akidah pelajar Islam. So, berdasarkan graf bar di atas, kita dapat memerhatikan bahawa seramai 74 pelajar iaitu 74% yang menjawab sangat setuju, 19 pelajar 19% setuju, manakala 4 pelajar iaitu 4% menjawab sederhana setuju dan 2 pelajar iaitu 2% tidak setuju dan 1 pelajar 1% menjawab sangat tidak setuju. Hal ini kerana majoriti pelajar mengetahui bahawa sekularisme dan pluralisme merupakan antara elemen Islam liberal yang menggugat akidah pelajar Islam. Kesan ini bakal dihadapi oleh umat Islam akibat kealpaan terhadap ancaman Islam liberal. Seterusnya adalah Islam liberal mampu merosakkan akidah pelajar. Berdasarkan graf bar di atas, kita juga dapat mematikan bahawa bagi soalan ini adalah seramai 72 pelajar iaitu 72% yang menjawab sangat setuju dan 21 pelajar iaitu 21% setuju, manakala 3 pelajar iaitu 3% menjawab sederhana setuju dan 3 pelajar tidak setuju dan 1 pelajar menjawab sangat tidak setuju. Yang Islam liberal ini mampu merosakkan akidah pelajar. Oleh itu, terdapat majoriti pelajar yang mengetahui bahawa Islam liberal mampu merosakkan akidah pelajar disebabkan pengabaian terhadap aspek akidah bakal merosakkan keimanan pelajar lantaran membuka ruang untuk elemen atau unsur liberal menyerap masuk. Seterusnya adalah soalan melahirkan lebih ramai pelajar liberal yang berani mencabul dan mengubah suai agama mengikut kehendak dan cita rasa masing-masing. Mengikut graf ini di atas, berdasarkan graf di atas, kita juga dapat memperhatikan bahawa seramai 68 pelajar yang menjawab sangat setuju. Seterusnya 22 pelajar menjawab setuju, manakala 3 pelajar menjawab sederhana setuju, 1 pelajar tidak setuju dan 6 pelajar menjawab sangat tidak setuju. Hal ini kerana terdapat majoriti pelajar yang mengetahui bahawa kesan kefahaman Islam liberal terhadap pelajar mampu melahirkan lebih ramai pelajar liberal yang berani mencabul dan mengubah suai agama mengikut kehendak dan cita rasa masing-masing. Oleh itu, sektor pendidikan perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan satu strategi menyeluruh demi memperkukuhkan penghayatan agama dan dalam kalangan pelajar. Dan soalan seterusnya adalah akidah yang goyah mampu membuat para pelajar dalam keadaan berbahaya dan mampu juga menyemarakkan gejala murtad yang sukar dibendung untuk tuntutan nafsu yang tidak dipandu syariat. Berdasarkan graf bar ini juga, kita dapat memastikan bahawa seramai 81 pelajar yang menjawab sangat setuju, 15 pelajar setuju, manakala 1 pelajar menjawab sederhana setuju dan 1 pelajar tidak setuju dan seterusnya 2 pelajar menjawab sangat tidak setuju. Hal ini kerana terdapat majoriti pelajar yang mengetahui bahawa kesan kefahaman Islam liberal terhadap pelajar mampu membuat para pelajar dalam keadaan berbahaya serta mampu menyemarakkan lagi gejala murtad yang sukar dibendung akibat kerakusan manusia memenuhi tetusan nafsu yang tidak berpandukan syariat. Dan soalan untuk last pada bahagian C adalah fahaman liberal ini secara halus telah memesongkan akidah pelajar dari landasan Islam sebenar. Oleh itu, graf bar di atas menunjukkan 81 orang pelajar memilih sangat tidak setuju, manakala 14 orang pelajar setuju dan 3 orang pelajar sederhana setuju. Dengan kefahaman Islam liberal ini secara halus telah memesongkan akidah pelajar dari landasan Islam sebenar. Akan tetapi, terdapat juga graf bar yang menunjukkan 1 orang pelajar memilih tidak setuju dan 1 orang pelajar lagi sangat tidak setuju. Dengan kesan kefahaman Islam liberal terhadap pelajar mampu memesongkan akidah pelajar dari landasan Islam sebenar. Seterusnya, saya akan masuk kepada bahagian D, iaitu langkah-langkah mengatasi kefahaman liberal dalam kalangan pelajar. Soalan pertama adalah sistem pendidikan dualisme di Malaysia perlu diubah agar tidak mengasingkan agama dengan akademik supaya mampu menjadi penawar untuk membendung permasalahan akidah. Oleh itu, graf bar di atas menunjukkan 74 orang pelajar memilih sangat setuju, manakala 19 orang pelajar
setuju dan 5 orang pelajar sederhana setuju dengan sistem pendidikan dualisme di Malaysia perlu diubah agar tidak mengasaskan agama dengan akademik supaya mampu menjadi penawar untuk membendung penguasaan akidah. Akan tetapi, terdapat juga graf bar yang menunjukkan 1 orang pelajar iaitu 1% memilih tidak setuju dan 1 orang pelajar 1% sangat tidak setuju dengan langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini demikian kerana terdapat setengah sistem pendidikan dualisme di Malaysia memandang remeh tentang perkara ini. Oleh itu, sistem pendidikan dualisme di Malaysia merupakan peranan penting dalam mengatasi masalah ini dengan baik supaya kejahilan pelajar terhadap hakikat Islam dapat dibendung. Seterusnya adalah soalan, kurikulum pendidikan Islam perlu dikaji semula supaya seiring dengan keperluan semasa untuk mengkaji kurikulum sedia ada termasuk memantapkan akidah dan tajuk Islam liberal, tauhid dan modernisme. Oleh itu, graf bar di atas menunjukkan 72 orang pelajar memilih sangat setuju manakala 23 orang pelajar iaitu 23% setuju dan 3 orang pelajar iaitu 3% sederhana setuju dengan kurikulum pendidikan Islam perlu dikaji semula supaya seiring dengan keperluan semasa untuk mengkaji kurikulum sedia ada termasuk memantapkan silibus pendidikan Islam seperti mengetengahkan tajuk Islam liberal, tauhid dan modernisme. Hal ini demikian bagi memastikan pelajar dapat dibekalkan dengan ilmu yang mencukupi untuk berdepan dengan cabaran semasa. Akan tetapi, terdapat juga graf bar yang menunjukkan 1 orang pelajar iaitu 1% memilih tidak setuju dan 1 orang pelajar lagi sangat tidak setuju dengan langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Seterusnya adalah pengajaran dan penilaian pendidikan Islam perlu dilaksanakan dalam konteks yang lebih luas terhadap aspek kognitif atau pengetahuan dan perlakuan akidah pelajar. Graf bar di atas ini menunjukkan 79 orang memilih sangat setuju manakala 16 orang pelajar setuju dan 3 orang pelajar sederhana setuju. Dengan pengajaran dan penilaian pendidikan Islam perlu dilaksanakan dalam konteks yang lebih luas terhadap aspek kognitif atau pengetahuan dan perlakuan akidah pelajar. Penekanan terhadap aspek kognitif atau pengetahuan akidah semata-mata tidak memadai tanpa melihat kepada aspek perlakuan akidah pelajar. Tumpuan yang keterlaluan terhadap aspek kognitif hanya akan melahirkan pelajar Islam yang tahu tapi tidak beramal. Akan tetapi, terdapat juga graf bar yang menunjukkan 1 orang pelajar memilih tidak setuju dan 1 orang pelajar sangat tidak setuju dengan langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh itulah seterusnya adalah pendidikan terhadap pensyarah juga perlu diperbaiki agar berada pada landasan akidah yang betul untuk mencapai matlamat pendidikan Islam. Graf bar ini menunjukkan 80 orang pelajar iaitu memilih sangat setuju manakala 17 orang pelajar setuju dan 2 orang pelajar sederhana setuju dengan pendidikan terhadap pensyarah perlu diperbaiki agar berada pada landasan akidah yang betul untuk mencapai matlamat pendidikan Islam. Selain itu, guru yang mengajar ilmu agama dan ilmu bukan agama perlu diorientasikan semula supaya mereka dapat mengajar falsafah, konsep dan pendekatan dalam pendidikan Islam. Hal ini demikian, bakal guru perlu dididik sepenuhnya berdasarkan paradigma tauhid. Akan tetapi, terdapat juga graf bar yang menunjukkan 1 orang pelajar memilih tidak setuju dan 1 orang pelajar sangat tidak setuju dengan langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini kerana terdapat segelintir pensyarah yang gagal mematuhi sistem pendidikan yang berlandaskan akidah dan menyebabkan lahirnya pelajar yang lari dari landasan Islam. Dan terakhir adalah pensyarah harus berperanan untuk menyediakan pengalaman bermakna dalam konteks kehidupan seharian pelajar dan menyediakan pelajar mampu berperanan sebagai umat Islam yang berjaya. Oleh itu, graf bar di atas menunjukkan 77 orang pelajar memilih sangat setuju manakala 19 orang pelajar memilih setuju dan 2 orang pelajar sederhana setuju dengan pensyarah harus berperanan untuk menyediakan pengalaman bermakna dalam konteks kehidupan seharian pelajar dan menyediakan pelajar yang kebolehan menyelesaikan masalah supaya mampu berperanan sebagai umat Islam yang berjaya. Tambahan pula, mata pelajaran pendidikan Islam membabitkan pengajaran fakta tentang Islam dan bukan pengajaran tentang cara untuk menjadi orang Islam yang baik. Selain itu, semua guru yang beragama Islam perlu menampilkan imej Islam yang sebenar agar mampu menjadi contoh tauladan yang baik kepada para pelajar. Akan tetapi, terdapat juga graf bar yang menunjukkan 1 orang pelajar memilih tidak setuju dan 1 orang pelajar sangat tidak setuju dengan langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Anis Mustaqim bin Muhammad Syaimin. Nombor matrik saya adalah CE 210188. Okey, untuk kesimpulan dan rumusan kajian kami adalah kesimpulannya, pemikiran Islam liberal merupakan sebuah corak pemikiran Islam yang muncul sebagai respon
atas memburuknya citra Islam yang sering diidentitikan dengan kekerasan, radikalisme dan terorisme. Namun di sisi lain, Islam liberal dengan pemahamannya yang terlalu longgar terhadap normatif Islam telah menjadikan keberadaannya selalu dipertentangkan dengan Islam tradisionalis ataupun Islam fundamentalis. Oleh itu, orang ramai perlulah didedahkan tentang perkara seperti ini agar mereka dapat membezakan antara itu adalah Islam liberal atau sebaliknya. Untuk melakukan sedemikian, kita perlulah mendidik daripada awal supaya mereka dapat menerapkan dalam diri mereka ilmu pengetahuan yang dapat membezakan Islam liberal dan Islam. Oleh itu, kajian ini dijalankan pada mahasiswa UTHM untuk mendedahkan kepada mereka tentang perkara-perkara seperti ini. Selain itu, kami juga mencadangkan mengambil ilmu-ilmu pengetahuan daripada guru-guru, ulama-ulama di mana ilmu mereka itu ilmu yang boleh dipercayai, dan janganlah ambil daripada media sosial yang tidak diketahui kepercayaannya adalah benar atau tidak. Sekian sahaja daripada saya dan keluarga kami. Terima kasih.